Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ni kita sebenarnya nak belajar tentang sejarah. Sebenarnya ada antara korang yang tinggalkan komen dekat ruang komen ni, dia cakap, "Akak banyakkan cerita tentang sejarah sebab kita orang macam tak berapa nak mengantuk kalau akak yang ajar sejarah macam tu kan." Dan ada juga yang cakap, "Oh, akak ni mesti time dulu-dulu belajar dulu mesti dapat A kan sejarah kan?" Jawapannya tak. Time SPM dulu cikgu saya sampai macam merayu tau sebab saya punya result tu yang lain semua macam okey, tapi sejarah fail. So lepas dah cikgu merayu-rayu tadi, saya pun cakap, okey lah cikgu, saya akan cuba macam tu kan. Last sekali boleh lah, lulus. Jadi sesuai dengan tajuk kisah kali ini, saya nak sharekan dengan korang sejarah Bukit Besi yang ada dekat Dungun, Terengganu. Korang tahu Bukit Besi ni sebenarnya adalah salah satu pengeluar besi yang terbesar di Asia Tenggara satu masa dulu. Memang kalau kita dengar macam wah, bangganya macam tu kan. Kalau kita yang bukan orang Terengganu ni pun dah rasa macam bibit-bibit mangga, bibit-bibit bangganya tu, apatah lagi orang Terengganu kan. Sudah sedia? Jom kita mula. Jadi Bukit Besi ni secara tepatnya dia terletak di daerah Dungun. 33 km daripada Bandar Dungun dan 77 km daripada Kuala Terengganu. Jadi Bukit Besi ni sendiri dia memang terkenal sangat satu masa dulu sebab ia adalah salah satu tempat pengeluar besi terbesar di Asia Tenggara. Katanya pengeluaran besi masa tu dah bermula sejak daripada suku pertama abad ke-20. Jadi perkembangan perlombongan dekat Bukit Besi masa tu sebenarnya seiring dengan pertumbuhan perusahaan keluli dekat Jepun. Jadi Jepun masa tu memang sangat-sangat memerlukan besi keluli ni. Jadi menurut cerita orang-orang dulu, lombong biji besi ni dah ditutup sebab katanya biji besi yang ada dekat situ habis semuanya dikaut oleh tentera Jepun. Dan katanya kalau pergi ke sana, pergi ke Bukit Besi tu, kita masih lagi boleh nampak lah dia punya bekas-bekas peninggalan alatan dan juga kelengkapan untuk melombong besi tu. Contohnya macam landasan kereta api daripada Bukit Besi tu ke Jatisura. Dan katanya landasan kereta api ni diorang dulu-dulu diorang guna kereta api untuk hantar biji besi ke Jatisura dan lepas tu barulah dia orang akan eksport biji besi tu. Katanya kat sana sekarang ni dah jadi tumpuan pelancong. Jadi orang Terengganu tolong betulkan saya kalau saya silap. Jadi kalau dia orang pergi dekat sana, dia orang boleh tengok ada terowong yang dah ditinggalkan lah kan. Ada rumah penginapan, semayang timah dan juga cerobong kilang. So benda-benda ni semua memang benda yang pernah digunakan satu masa dahulu. Jadi zaman dulu, diorang nak dapatkan biji timah ni dalam masa yang cepat, yang singkat macam tu, tapi nak dapatkan dalam amount yang sangat banyak. So diorang masa tu terpaksa gandakan kerja cari gali. Katanya aktiviti pengeluaran diorang akan buat dalam masa 24 jam satu hari tau. Memang tak ada cuti kecuali hari Jumaat. Kepala kereta api time tu pun ditukarkan kepada kepala kereta api yang baru yang ditempah khas daripada England. Bukan tu je, diorang gunakan jentera-jentera yang canggih tau untuk pecahkan batu ni untuk dapatkan biji besi. So time tu memang pihak syarikat yang terlibat berjaya naikkan pengeluaran biji besi ni secara maksimum. Dan katanya Bukit Besi ni juga ada tinggalkan beberapa artifak sejarah untuk kepentingan industri pelancongan. Contohnya macam chimney, stockpile, washing plant, tin plant, crushing plant dan juga tempat untuk diorang simpan bahan letupan. Katanya ada setengah quarters tu masih lagi kukuh, tersegam, indah macam tu kan, tapi tak adalah indah sebab katanya ada beberapa tempat tu dah mengalami kerosakan. Dan Tasik Puteri dekat Terengganu tu sebenarnya terhasil daripada perlombongan biji besi ni juga. Yang sekarang ni Tasik Puteri tu tengah dimajukan oleh Ketengah sebagai kawasan rekreasi yang menarik. Jadi dekat Bukit Besi tu juga sebenarnya ada satu galeri sejarah yang diorang buat untuk bagi generasi muda macam kita ni tahu yang dekat situ sebenarnya pernah terkenal satu masa dulu. So sekarang saya nak cerita kronologi macam mana pertama kalinya Bukit Besi ni dikenali sebagai tempat menghasilkan biji besi terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 1916, seorang ahli kaji bumi Jepun
yang bernama Mr. Kuhara. Dia datang ke Dungun untuk buat kajian dekat konsesi Cemuak. Jadi tempat tu ada dekat Ulu Dungun. Dan daripada hasil kajian dia masa tu, dia dapat tahu yang dekat situ ada biji besi dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi pada tahun 1927, syarikat Kuhara Mining dah jalankan aktiviti perlombongan secara haram dekat situ. Secara tak rasmi lah. Dan tak lama lepas tu, dia tukarkan nama syarikat ni kepada nama Nippon Mining Company. Pada 1929, tepatnya pada 13 Januari, Kerajaan Terengganu ni dia keluarkan mining list kepada Nippon Mining Company tadi, NMC tu. Kawasan cari gali biji besi ni sebenarnya seluas 1080 hektar. Dan tempat ni sebenarnya diberikan oleh Sultan Terengganu kepada salah seorang kerabat dia yang bernama Tengku Abu Bakar bin Tengku Abdul Jalil. Jadi sebelum ni Tengku Abu Bakar tadi, dia pernah bagi kebenaran kepada Wong Sin untuk buat cari gali timah dekat situ. Jadi Wong Sin ni sebenarnya adalah salah seorang pengusaha lombong biji timah. So Tengku Abu Bakar masa tu dibagi je lah kebenaran kepada Wong Sin ni. Tapi lepas tempat tu diusahakan oleh Wong Sin tu, tetap juga tak berjaya. Maksudnya tak dapat hasil yang maksimum lah. Dan bila Nippon Mining Company tadi memperakui yang tempat tu sebenarnya ada biji besi yang banyak, Wong Sin tadi dia dah jual hak melombong dekat situ dekat NMC. Katanya time tu dia jual pada Oktober 1917 dengan harga 50,000 duit masa tu. Cuma kita kena faham lah kenapa dia boleh jual tu. Sebab Wong Sin tadi dia cari gali biji timah. Tapi yang orang Jepun ni jumpa bukan biji timah tapi biji besi kan. Jadi dulu sebenarnya ada salah seorang pencari rotan tau. Dia cari rotan dekat area situ. Sekali dia jumpa satu ketul batu yang beratnya tu sama macam berat besi macam tu. So sebenarnya kat kawasan situ pada tahun 1910 diorang dah cuba untuk cari gali timah. Cari gali biji timah lah kan. Tapi tak ada, tak dapat. Yang diorang jumpa masa tu hanyalah homatite sahaja. Pada tahun 1930 pengurus lombong pertama yang namanya Nada dah mulakan tugas dia pada April 1930. Sebenarnya dalam tahun tu juga diorang dapat siapkan laluan stesen kereta api daripada Dungun ke Bukit Besi dan diorang siapkan yang dekat stesen Cik Lijah tu. Tapi beberapa tahun je lepas tu, Nippon Mining Company ni diorang terpaksa buang beberapa orang pekerja sebab katanya time tu permintaan keluli dekat Jepun sana dah makin kurang. So kita fahamlah dekat sini kenapa orang Jepun tu buat cari gali dekat sana, sebab memang dekat Jepun sana memang memerlukan keluli. So dia akan hantarkan biji-biji besi tadi dekat Jepun untuk dijadikan keluli. Pada tahun 1934, permintaan terhadap keluli daripada syarikat Jepun sana makin meningkat. So masa tu diorang banyaklah buat production daripada keluli ni. That's why lah permintaannya pun tinggi kan. Jadi time tu sebenarnya keadaan dekat Bukit Besi ni sendiri macam makin pulih lah. Pekerja yang dah diberhentikan tadi pun diorang ambil balik, diorang suruh kerja balik, malah diorang tambah lagi pekerja-pekerja yang baru. Dan pengeluaran besi oleh syarikat ni pun diorang macam tingkatkan pengeluaran masa tu. Pada tahun 1935, penduduk dekat Bukit Besi tu makin meningkat. Katanya time tu je dah meningkat sekitar 6,000 orang dan 3,000 daripada tu adalah pekerja dekat lombong besi tadi. Pada tahun 1936, sebuah terowong yang dikenali sebagai Bukit Tebuk dah pun siap dibina. Mungkin satu bukit tu diorang tebuk sampai ke jadi lubang, sampai ke jadi macam terowong. That's why lah nama bukit tu Bukit Tebuk. Jadi sebab terowong tadi dah siap, perjalanan diorang angkut biji besi tu melalui terowong tadi makin pendek lah. Maksudnya makin singkat lah masa diorang ambil kan. So sebelum ni diorang akan punggah biji besi tadi pergi ke arah Cik Lijah dulu. Tapi time tu lepas terowong tu dah siap, diorang pindahkan tempat pemunggahan tu ke Nibong. Jadi pekerja untuk perlombongan biji besi ni sebenarnya bukanlah orang Melayu je, tapi ada juga orang Cina, orang India dan juga orang Jepun sendiri. Pada tahun 1938, peperangan antara Cina dan juga Jepun berlaku. Time tu ramai sangat pekerja Cina yang bekerja dekat lombong biji besi tadi berhenti kerja sebab ada hasutan dan juga sentimen anti Jepun dekat sana. Hal ni menyebabkan syarikat perlombongan masa tu hampir-hampir lumpuh. Dan pihak syarikat masa tu mestilah terpaksa ambil pekerja-pekerja yang baru kan, untuk cover balik pekerja-pekerja yang diorang dah hilang. Dan time tu katanya diorang ambil pekerja daripada India. Kiranya terus daripada India, negara India sana, bawa datang sini dan bekerja kat sini. Pada tahun 1945 pula, time tu kan Jepun menyerah kalah dengan British kan dalam Perang Dunia Kedua tu. Jadi sebab Jepun dah kalah, perlombongan biji besi diorang tadi pun berakhir dekat situ je lah. Pada tahun 1946 hingga
1949, aktiviti perlombongan dekat situ memang dah dalam keadaan darurat dah. Dah kata terhenti sebab tak ada lagi permintaan. Pada 1948, dalam bulan Ogos macam tu, syarikat British ni putuskan untuk jual je harta lombong biji besi kepada syarikat Eastern Mining and Metal Berhad, EMMCO. So, pada awal 1950-an tu, EMMCO tadi ada jalankan aktiviti perlombongan secara besar-besaran dekat sana. Jadi itu adalah kesan daripada pemulihan daripada peperangan tu, sebabnya diorang memang dapat permintaan yang sangat tinggi daripada kerajaan Jepun. Syarikat-syarikat Jepun lah. Katanya itu adalah kesan daripada pemulihan peperangan. Mungkin sebab dah habis perang dah tamat dah. So, diorang nak pulihkan balik negara diorang. So, diorang pun nak kena belilah keluli ni semua kan. Time ni, pengeluaran biji besi ni, diorang memang pulun habis-habisan tau. Katanya diorang gandakan cari gali besi ni untuk dapatkan keuntungan yang besar dalam masa yang singkat. So, aktiviti pengeluaran ni sendiri diorang jalankan selama 24 jam sehari. Dan katanya hari Jumaat je yang diorang cuti. Dan time ni lah juga, macam saya cakap tadi, diorang tukar kepala kereta api tu, diorang tempah khas kepala kereta api daripada England. Lepas tu diorang gunakan jentera-jentera yang moden untuk proses pecahkan batu-batu tu kan. So, sebab diorang guna konsep yang macam ni, diorang dapat tingkatkan hasil pengeluaran diorang. That's why lah katanya, orang yang bekerja dekat lombong besi masa tu, gajinya tu lagi tinggi compare dengan orang yang bekerja dengan kerajaan. Jadi, pada zaman kegemilangan Bukit Besi tu sendiri, syarikat EMMCO tadi sebenarnya dah banyak tubuhkan jabatan-jabatan macam pejabat pos, pejabat ukur, pejabat kebajikan masyarakat. Tapi sebab pengeluaran yang berterusan dalam jumlah yang banyak pula tu, akhirnya biji besi yang ada dekat sana mula berkurang. Dan syarikat masa tu mula rugilah kan. Pada 1 Oktober 1970, EMMCO tadi diorang buat satu mesyuarat lembaga pengarah. Dan masa tu diorang putuskan untuk tutup lombong Bukit Besi tu. Pada 8 September 1971 pula, sektor perlombongan biji besi secara rasminya ditutup. Jadi sebenarnya benda ni bukan je bagi kesan kepada penduduk-penduduk, kepada pekerja yang dekat situ kan, tapi bagi kesan juga kepada Bandar Dungun tu sendiri. Katanya untuk pastikan yang Bandar Dungun tu tetap juga hidup, diorang dah bina satu cawangan ITM dekat sana. Pihak ketengah pula rancang untuk bangunkan semula Bandar Bukit Besi tu, dan diorang bina macam-macam kemudahan awam, perniagaan supaya bandar tu macam tetap hidup. And jadi saya sendiri pun sebenarnya tak pernah pergi ke Bukit Besi ni, tapi lalu je lah. Kalau nak balik ke Kelantan kan memang akan lalu situ kan. Dan sekarang ni diorang macam cuba untuk naikkan Tasik Puteri, yang mana kita kena ingat Tasik ni terhasil daripada hasil perlombongan biji besi tadi. So kalau korang yang dah pergi ke Bukit Besi ataupun memang menetap kat sana, korang sepatutnya bangga tau, sebab tempat tu sendiri macam kaya dengan sejarah. So saya rasa sampai sini dulu untuk video kali ni. Terima kasih sebab korang dah tonton video ni dan tonton sampai ke saat ni. So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.